Sebab itulah jalan kita macam Pukimak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kawan semua, sihat dah? Baik, utuh tu kali. Okey. Hari ni gua nak minta pendapat korang, nak mendengar daripada pendapat korang juga, selain daripada kita berbincangkan tentang isu yang berlaku di Pasir Gudang. Maut. Jadi semua yang duduk di Pasir Gudang, tag, share, like sebab ni laluan korang. Sebelum tu, hari ni gua ada terbaca juga dekat media sosial tentang penduduk di sekitar Jelatik, sekitar Taman Keramat dan Melawati sudah mula bersuara tentang projek Kumbahan tu, puncak niaganya projek katanya. Kecoh. Yalah, bertahun sepatutnya projek tu siap bila? 2022 sepatutnya. Tapi dah macam dah kenyang. Yang kenyang. Yang sakit hati, yang rosak semua ni, suspension semua ni, tayar semua rosak ni, orang Taman Melawati, budak flat Columbia, budak Keramat. Kan? Jadi bagaimana yang gua maklumkan, mohon supaya korang ramai-ramai mohon minta review balik korang punya cukai taksiran, review balik cukai jalan korang. Buat apa? Bayar cukai full pun buat apa? Korang bayar cukai full. Yalah macam Pukimak main tu. Bertahun korang nak jaga, kan? Bertahun. Projek tu pada gua dah tak ada dah sebenarnya. Dah tak ada dah. Habis. Gua cakap sekarang ni habis. Betul tak? Orang Lembah Keramat, orang Melawati, orang Taman Melawati setuju kan? Projek tu sebenarnya dah habis dah. Tak boleh buat dah. Berapa kali tukar kontraktor dah. Dengan zaman-zaman negara tak ada duit ni, kau ingat ada suntikan daripada kerajaan lagi nak buat projek tu, tak apa-apa. Habis. Jadi jawapan ni sekarang ni, korang mohon supaya mendapat cukai yang lebih rendah. Itu saja yang sebenarnya kerajaan sepatutnya ambil maklum, kan? Dan ambil kira. Baik, kita cakap tentang Pasir Gudang. Ini masalah ni dah bertahun-tahun dah main Pasir Gudang ni. Pasir Gudang ni sampai kalau dekat Shell Petron tempat kemalangan Allahyarhamah tu, itu dah dipanggil sebenarnya orang Pasir Gudang beritahu gua, diorang panggil tu Jalan Tengkorak. Orang Pasir Gudang sendiri panggil tu Jalan Tengkorak. Banyak mati lah. Kemalangan dia cakap lah. Jadi apabila kemalangan 2 hari lepas, kecoh lah. Itu salahkan ni, ini salahkan tu, itu salahkan ni. Tapi hasilnya macam tu juga Pasir Gudang ni. Betul tak? Setuju tidak? Pasir Gudang memang macam tu. Jadi mari kita kaji, berdasarkan daripada apa yang gua sendiri nampak. Gua sendiri pergi sana selalu. Budak-budak Beradut Pasir Gudang, Beradut Selatan semua ada wakil dekat sana. Dan kemudian pemantau kita, Beradut ada pemantau di sekitar kawasan Shell, Petronas, Pasir Gudang tu, tempat kemalangan tu, ada flat kiri kanan sana tu, itu semua budak Beradut. Jadi kita tahu apa yang berlaku berhampiran dengan Taman Rinting tu kan. Jadi sebenarnya sebelum tu, hari ni JKR Johor kononnya nak minta tambah peruntukan. Dia nak minta tambah peruntukan, nak repair balik jalan tu. Dia sebenarnya bukan masalah tambah peruntukan bro. Orang JKR Johor dengar cakap gua ni. Sebenarnya bukan masalah peruntukan, sebab laluan tu kira baru lagi. Baru 2-3 tahun. Semua orang tahu. Orang-orang Pasir Gudang, siapa kat sini orang Pasir Gudang? Diorang mesti setuju dengan cakap gua yang laluan tu baru lagi. Baru 2-3 tahun. Betul tak? Baru di-upgrade. Daripada 2 laluan ke 3 laluan. Orang Pasir Gudang tahu. Korang nak bohong lah. JKR Johor jangan nak bohong dengan orang situ lah. Laluan tu baru lagi. Jadi bila laluan tu baru lagi, daripada 2 lane kepada 3 lane, masa diorang buat apa? Dekat diorang cek bawah tu pipe pecah tak? Penambahbaikan pipe sebelum kau buat jalan baru ke kau main bantai je? Ada tak
kajian dengan pihak syarikat air Johor. Sebab yang pecah tu daripada 2 tahun lepas, daripada tahun 2018 kami ada rekod, 2018 hampir 2 km lane tengah tu sejajar tu semua ada air. Betul ke tidak? Jangan cakap gua cakap bohong. Orang Johor betul tak lane tengah? Lane tengah tempat Kemalangan Maut tu, lane tengah ada berlubang hampir 2 km. Betul ke tidak orang Johor? Kita orang ni bukanlah ada IR ke engineer ke, tak payah IR engineer. Kau nampak jalan tu, jalan lurus, lane tengah, ada pecah-pecah, selalu pecah-pecah, ada air. Kabel apa bawah tu? Takkan masa upgrade 2 lane pada 3 lane tak check? Check kat Johor. Takkan kau tak kisah waktu upgrade jalan tu? Kau tahu kabel, kau tahu kau punya pipe bawah tu. Kenapa buat diam? Okey, itu nombor 1. Nombor 2, laluan Pasir Gudang ni sebenarnya tak sampai pun tahap jalan industri. Terus terang je lah JKR. Ngaku je lah. Apakah itu tahap jalan industri? Boleh menampung berat lori-lori besar-besar ni. Itu. Check lah. Korang ada spek. Gua tak ada spek, korang ada spek. Bawah tu sepatutnya ada simen kalau overseas. Spek jalan industri ni dia untuk loading yang sangat berat, tahan lebih lama, untuk kelajuan yang tinggi. Adakah jalan highway Pasir Gudang Johor tu menepati spek jalan industri? Kalau dekat Australia, dia ada 3-4 jenis jalan. Dia ada jalan bandaran lain, jalan kawasan perumahan spek lain, kawasan sekolah spek lain. Kalau dekat Jepun, ada jalan yang bunyi muzik. Ada viral baru ni kan, tengok tak? Dekat Jepun kan, kau langgar ni ada bunyi kan, where's my flashlight, ada bunyi, ada keluar muzik. Kat Jepun punyalah hebat teknologi dekat negara luar tu. Kau lalu tepi tu, tayang kau ada bunyi, keluar bunyi. Cuba kau lalu kat Pasir Gudang, bunyi apa keluar? Ada bunyi. Kau tak tahu. JKR Johor dah pasang teknologi. JKR Johor dah pasang teknologi yang baru dekat highway Pasir Gudang. Kau lalu tu, masuk lubang pukimak, masuk lubang babi, masuk lubang setan kau. Apa lancau semua keluar. Teknologi. Jangan. Bagilah tahniah sikit pada Johor, JKR Johor. Ingat apa? Jepun je boleh buat langgar line-line tu boleh keluar lagu. JKR Johor dah buat dah. Keluar pukimak, babi, setan, anak haram, sundal, pukimak, lancau, rasuah, bangsat semua keluar. Setuju? Tag, share, like. Betul. Orang pergi sembahyang, pergi subuh pun cakap pukimak dekat pasal lubang kau tu. Minta peruntukan lagi. Duit rakyat. Peruntukan tu bila sebut minta tambah peruntukan tu maksud duit rakyat. Bertahun-tahun Pasir Gudang macam pukimak macam tu, kenapa tak buat sesuatu? Bila kau ada peluang, bila kau ada peluang upgrade 2 lane kepada 3 lane, kenapa kau tak ambil peluang buat betul-betul? Asal semua salahkan pemandu lori. Semua salahkan abang-abang lori. Apa dah? Buktikan ada salah. Dengan spek kau pun tak betul. Lepas tu bila berlubang kau nampak apa konsesi buat. Apa konsesi buat? Daripada bulan 6 tahun ni konsesi sila Senggera take over, betul? Daripada bulan 6. Kau tengok apa dia buat? Campak coal mix. Kau check coal mix dia peringkat standard take code dia standard apa? Kau ingat coal mix ni semua sama? Tak apalah, komik murah-murah lah. Komik murah-murah lah, tak apa. Spek apa pun kau tak tahu. Kau tahu apa spek coal mix ni? Tahu tak apa spek coal mix ni? Dia punya SS ke, MPS ke, RS ke? Kau tak ambil tahu. Janji lubang orang bising lando, palam je lah. Palam je. Mana boleh SS, MS ada
kat Johor ni gua beritahu Cold Mix diorang ni kat Johor ni, gua tak nak cakap mana kuari lah, mana keluar. Dia tak ada MS pun. SS tak ada, MS tak ada, buat sendiri. Oh kecoh ha. Macam mana Lando tahu? Kita orang tahulah, kita buat Cold Mix mah. Dia tak ada standard MS nya. Dia standard sendiri. Tak ikut spek langsung. Itu yang jadi dekat Pasir Gudang tu. Campak je. Kau tahu tak, kat highway kau tak boleh pakai spek MS, SS dengan spek MLC, tag code suka timbak bapak korang ni. Sebab apa? Nombor satu, kau tak boleh tutup jalan. Kau kena pakai rapid setting. Betul? Lepas tu Johor ada musim-musim dia selalu hujan. So kau punya Cold Mix tu tak sempat cure. Lori laju, vam. Jalan tak tutup. Macam mana kau nak pakai MS, SS? Itulah tak belajar, bodoh. Main beli je. Kita orang belilah. Kau beli je. Bukan kau buat. Badut buat. So kau nak lawan dengan kita orang, mampulah korang. Aku buka spek kau satu-satu, padan muka kau. Cold Mix apa? Mak bapak diorang je. Diorang bukan tahu spek pun. Dia nampak alah ni Cold Mix lah ni. Boleh lah. Okey. Itu Cold Mix ni sebenarnya di Malaysia diiktiraf sebagai turapan sementara. Turapan sementara. So diorang buatlah turapan kekal. Potong, siap potong. Pecah juga. Video kita orang dah upload dah. Video semua ada. Nanti gua upload satu lagi. Turapan sementara pun jahanam. Turapan kekal yang potong jalan pun jahanam. Pergi tengok. Cakap Lando bohong. Saman. Pergi tengok baru banyak yang diorang potong tu pecah balik. Aku bohong lah. Aku kat KL ni. Macam mana aku tahu apa jadi kat Pasir Gudang? Budak-budak ramai ada bro. So kau nak bohong, silap orang. Kau nak bohong kita orang, silap orang. Bukti semua ada. Jadi gua dah sampaikan pada semalam gua dah call abang kepada mangsa arwah. Dia bagi 3 nama anak lah, umur daripada 2 hingga 10 tahun. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua supporters yang membeli jualan amal semalam. Kita jual full set stiker. So kutipan sekarang ni hampir 1,500. 1,500 untuk kita serahkan kepada adik-adik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Thank you. Sekali dengan duit gua lah, duit gua, duit bini gua. Kita top up. InsyaAllah kita dapat 1,500. Jadi gua akan pergi sana dalam jangka masa terdekat untuk duduk bersama keluarga. Sebab keluarga ada nak minta nasihat teknikal dan juga bukti-bukti yang Brotherhood ada. Jadi inilah kepentingan Brotherhood wujud di daerah-daerah masing-masing. Sebab apa perlu Brotherhood wujud di daerah masing-masing? Sebab sekiranya kemalangan ataupun kematian apa yang berlaku di Pasir Gudang ni, sekiranya korang sendiri-sendiri korang nak saman ke, nak buat tuntutan ganti rugi ke, peguam selalunya dia tidak ada rekod. Dia tidak ada rekod dan tidak ada mana-mana pemantau di Malaysia ni yang membolehkan mangsa ini mendapat rekod kerosakan jalan. Tapi Brotherhood ada. Brotherhood ada rekod. Contohnya laluan di Pasir Gudang tu, kita ada rekod kerosakan jalan depan Petronas Shell tu daripada tahun seawal 2018. Seawal 2018 kita ada rekod. Rekod-rekod kemalangan, rekod-rekod palaman pecah balik, rekod-rekod TMP berterabur, kon berterabur atas jalan, rekod barrier berterabur atas jalan, semua kita ada. So inilah fungsi Brotherhood apabila berlaku kemalangan. Kami akan membantu anda untuk rekod-rekod bukti-bukti ini untuk anda bawakan ke pihak peguam untuk memulakan tuntutan. Sebab peguam tak ada rekod-rekod ni dan korang pun tak ada rekod-rekod ni. Brotherhood ada. InsyaAllah kita akan buka balik fail-fail kami dan kita akan serahkan percuma, free, tak payah bayar, free. Tak ada nak minta tolong Brotherhood kita kena bayar 10%, tak ada, free. Jadi rekod-rekod ini boleh dibawa ke mahkamah. Sekiranya pihak konsesi mengatakan kami melakukan palaman secara aktif daripada berapa bulan, dia kena lawan dengan bukti yang kita bawa.
Kalau parlimen tu dia kata dia buat, kemudian pecah balik, dia kena jawab. Dia kena jawab. Kalau kata SOP ikut, dia kena fight balik apabila kita tunjukkan bukti-bukti video bagaimana barrier berterabur, bagaimana kon berterabur. Jadi ini adalah antara fungsi brotherhood sebenarnya, untuk membantu mangsa. So, gua nasihatkan korang-korang semua yang bekerja dalam jabatan, berhati-hati. Terutama apabila korang tahu, pernah nampak makin-makin brotherhood ni, maksudnya kita ada pemantau di sana. Lebih-lebih lagi di Pasir Gudang, budak-budak flat kiri kanan tu semua jadi mata dan telinga kami. Okey? Jadi terima kasih kepada semua pemantau-pemantau di Pasir Gudang menyampaikan maklumat-maklumat yang betul kepada gua untuk kita membantu mangsa. Jadi apa lagi yang kurangnya tentang highway Pasir Gudang yang bertahun-tahun ni? Ya? Lampu jalan pun selalu tak ada. Nak masuk bab lampu jalan, lampu ada tapi dia tak nyala. Banyak info yang gua dapat tentang Pasir Gudang. Yang mana? Macam mana? Apa pendapat korang? Tulis nanti gua baca. Jadi apabila JKR Johor hari ini mengatakan bahawa mereka ingin meminta peruntukan tambahan, gua rasa sebenarnya diorang ni macam, bukan gua tak suka apabila ada niat nak repair, tetapi sebenarnya diorang dah membazirkan duit rakyat. Sebab mereka pernah ada peluang, banyak peluang, tetapi mereka telah sia-siakan. Mereka telah mensia-siakan wang rakyat kita ni, cukai daripada pencukaian kita ni, dia sia-siakan. Ni zaman bukan zaman senang tau. Bukan zaman senang. Dan kemudian lagi satu yang gua tanya pihak JKR Johor dalam grup WhatsApp rakan KKR, gua tanya apa jadi dengan warranty? Buat jalan ni dia mesti ada warranty kan? Bini gua beli rice cooker, daripada Lajada pun ada warranty juga. Budak Demak Skyline ngaku sekarang budak Demak Skyline, sehina-hina motor Demak tu pun ada warranty. So highway Pasir Gudang yang 2-3 tahun lepas tu, yang korang buat upgrade daripada 2 lane kepada 3 lane, tak ada warranty ke? Tak ada warranty ke? Sebab kita tahu jalan raya, terutama kononnya jalan industri, kononnya laluan sehebat Pasir Gudang ni, kira laluan industri untuk lori-lori besar, kononnya dia sepatutnya tahan 15 tahun. Minimum 15 tahun. 15 tahun bro, 15 tahun. Bukan 2-3 tahun, 15 tahun. Sebab apa? 15 tahun ni termasuklah preventative method. Maksudnya ada crack, dia seal, ada pothole, dia cepat-cepat patch menggunakan bahan yang bagus. So mana warranty dia? Maka dia rakyat, kau kena berhati-hati dengan benda ni. Bukannya rosak palam-palam orang mati minta peruntukan baru. Itu duit kita orang. Apa budak-budak Demak sekalian tak berhati dengan gua sekarang ni? Apa sebab budak Demak sekalian tak berhati dengan gua sekarang? Kau jangan nak belagak. Demak dah tutup. Kau tukarlah cover set kau jadi Z250 ke, kau tukarlah budak-budak Demak. Gua tak takut dengan budak-budak Demak. Kau punya kilang dah tak ada dah. Batu kek tutup. Kau tukarlah jadi Ninja 250. Bau Demak ni kita boleh bau. Macam mana bau Demak? Imak. Kau tukarlah kabel set korang pun kita boleh bau. Kau lalu sebelah gua, imak. Okey. Jadi tek-tek saya like terutama orang-orang Pasir Gudang, kita perlu ambil tahu tentang jalan kita. Kemudian tadi gua ada baca satu posting daripada pihak PPIM yang mengatakan bahawa sama ada kuari perlu dipersalahkan. Sama ada kuari ini yang mengeluarkan tar lah. PPIM ada mengeluarkan satu isu sama ada perlu salahkan kuari. Pada gua tak semestinya. Sebab mungkin PPIM tidak pernah
mengkaji sistem pembuatan jalan, tetapi gua dah kaji. Sebenarnya kita tak boleh salahkan semata-mata kuari. Sebab kuari tu dia bisnes. Dulu JKR satu Malaysia ada kuari. Dulu JKR ada kuari. Sekarang ni JKR ada satu je kuari dekat Kelantan. Kuari lain dah jual. Bodoh. Bodoh. Nak buat jalan kuari tak ada. Bodoh. Kau nak buat jalan tapi sumber resource kau tak ada. Bodoh. Siapa suruh jual? Okay, never mind. Okay, so apabila quarry owner ni dia businessman, demand and supply. Okay, apabila let's say konsesi berjumpa dengan quarry untuk membeli bahan. Okay, kalau kau beli straight to the point, beli dapat resit belah, okay. Tapi sebagaimana yang kita sedia maklum, Malaysia daru rasuah ni, kau minta dengan orang, kau nak minta murah. Kau nak minta murah. Kau nak minta murah. Kau banyak kepala-kepala nak suap. Bukan gua cakap gua defend quarry-quarry ni, tak. Tetapi ini hakikat yang berlaku. So bila quarry owner ni dengar ini macam-macam, dong okey boleh. Kau tahulah. Kebanyakan ni Chinese minta maaf cakap kebanyakan quarry ni Cina. Okey lah, boleh mah. Bisnes mah. Bisnes mah. Tapi dia bagilah kau kualiti murah. So kau nak salahkan quarry sebab kau minta murah. Harga standard. Kau minta murah, kau dapat murah. Kau jangan salahkan quarry saja. Betul tak? Lepas tu siapa kat Malaysia ni yang betul-betul cek bahan yang keluar daripada quarry? Quarry hot mix dah sejuk, turap pun tak ada siapa bising. Bukan hot mix dah sejuk, time hujan pun turap kat Johor tak ada siapa bising pun. Siapa pantau semua ni? Nampaklah budak-budak Brotherhood ambil gambar, hantar kat Lando. Itu je lah pemantauan. Itu je lah pemantauan yang ada kat Malaysia ni. Harap budak-budak Brotherhood je. Betul tak? Siapa pantau semua ni? Dekat overseas kan, kat Australia dulu, lori datang, dekat belakang lori tu ada termometer. Dia termometer, dia ada batang panjang. Kau tahu lori berapa tan, 5 tan je tu, dia punya batang tu panjang sampai ke bawah. Dia boleh cek suhu. Kau pernah nampak ke lori-lori yang buat jalan dekat jalan PBT ni ada termometer tu? Pernah nampak tak? Pernah nampak ke tak pernah nampak? Kebanyakan tak ada pun termometer ni. Cakap hot mix, tapi suhu ikut kalau mak bapak diorang. Mana boleh? Suhu atas lori minimum 120 darjah Celsius, turun 100. Tapi jika pejam mata kadang-kadang bagi Chan 90, turun. Betul ke pakai? Tak ada siapa pantau. Ada ke pemantau JKR tengok turun tu? Ke ada orang dekat kedai kopi? Sebab itulah jalan kita macam Pukimak. Siapa yang check temperature? Beritahu gua, siapa yang check temperature? Betul ke tidak? Orang JKR mengaku ke tidak ni? Benda ni berlaku. Coring test. Dah siap semua buat coring test. Berlaku ke tidak? Setting tiang lampu nombor berapa nak coring? Ada Kuala Selangor. Kau pergi Kuala Selangor kat Ijuk tu. Pergi Ijuk tu, yang kita orang gegar tu, pergi Ijuk tu kau tengok. Pergi buat coring test sekali lagi. Buat cabar JKR, buat coring test sekali lagi jalan Ijuk. Kau pergi buat coring test sekali lagi. Berani ke tak? Lokasi kita orang tentukan. Jangan ikut lokasi kau. Aku yang cakap kat mana nak coring. Berani ke tidak? Tak berani punya, sebab gua tahu jalan macam Pukimak ni. Betul ke tidak JKR? Siapa yang sign pelepasan payment? Siapa yang terlibat? Sekarang ni kalau JKR kat Selangor ni, minta maaf cakap,
Kebanyakan tender JKR keluar ke? JKR keluar tender ke Menteri Besar Incorporated? Jawab. JKR jawab. Jawab, gua tanya sekarang ni. Gua tanya ni. Tender-tender JKR Selangor sekarang ni, JKR keluar ke Menteri Besar Incorporated keluar? Jawab. Macam mana Lando tahu? Macam mana aku tahu? Gua budak kampung kan. Ini adalah kelemahan-kelemahan di dalam sistem penyelenggaraan jalan raya Malaysia. Selagi korang tak repair benda-benda yang gua cakap ni, selagi itulah ramai pembayar cukai akan mati. Dan selagi itulah konsesi-konsesi ini belagak. Betul, belagak. Belagak. Gua tahu ada beberapa konsesi yang belagak. Kadang-kadang kalau kat Selangor ni, konsesi boleh sound JKR. Konsesi kalau jurutera bagi markah rendah, tengok jalan macam Pukimak, dia bagi markah rendah, konsesi boleh datang jumpa JKR. Wah, pasal bagi markah rendah? Perkara ini berlaku di Selangor. Kenapa? Sebab tender bukan dikeluarkan oleh JKR. Tender dikeluarkan oleh Menteri Besar Incorporated. Cek balik apa gua cakap ni. Kalau gua cakap tipu, cek balik. Macam mana? Apa sistem cacar marbar Malaysia tengah buat ni? JKR in charge untuk buat jalan. Kenapa Menteri Besar Incorporated yang keluarkan tender? Hamlau ni bukan tahu buat jalan pun. Menteri Besar Incorporated tahu buat jalan ke? Menteri Besar Incorporated ada engineer ke yang cek-cek jalan ni? Selangor. Baru kau tahu ke? Baru tahu ke? Banyak lagi benda-benda yang gua akan beritahu. Dan gua cakap ni ada bukti Ada bukti, ada saksi. Satu lagi konsesi. Konsesi di Pantai Timur. Ini kes SPRM. Konon katakan kerja-kerja tampalan pothole. Dia buat cuma 5 km. Dia claim 15 km. Lalu sembang ke? Ada bukti ke? Tunggu bro. Palam 5 km, dia charge JKR 15 km. Berlaku selama berapa tahun? Bertahun-tahun. Yang mana gua tahu? Tunggu. Ada beberapa nama dalam kita punya rekod. Ada beberapa individu dalam rekod kita. Kau tunggu je lah. Dah banyak dah kena tangkap lah. Dah banyak kena tangkap. Tunggu je lah time kau. Okey, jadi apa komen korang tentang apa yang gua cakap ini? Adakah betul atau bohong? Adakah korang bersetuju atau tidak dengan apa yang gua cakap ni? Tag, share, like. Okey, sementara tu gua akan pergi ke Pasir Gudang dalam jangka masa terdekat ni. Gua akan berjumpa dengan keluarga. By the way, konsesi. Gua dengar korang ada bagi sumbangan. Terima kasih. Tapi 10,000 tu bukan harga nyawa. 10,000 tu bukan harga nyawa orang. Sebab dia pun ada anak 3 orang. Dia fikir 10,000 tu zaman sekarang ni tak banyak pun. So standby lah. Right? Tag, share, like kepada semua pembeli stiker, set stiker semalam. Terima kasih banyak. Kita akan sampaikan sumbangan ni insya-Allah dalam jangka masa terdekat, sebab gua tengah cek jadual gua. Dan minta maaf kepada semua yang gua janji nak post hari ni sebab tak sempat. Hari ni banyak sangat kes. Terutama tentang kes di Pasir Gudang. Kita tengah mengumpulkan semua maklumat yang perlu untuk kita bantu keluarga bangsa. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, share, like. Anak saman gua sama mana? Jumpa mahkamah.